Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada semua pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar. Bertemu kembali kita dalam kelas PDPR. Hari ini kita akan sentuh bab 3 yang mana ianya berkaitan dengan konflik dunia dan juga pendudukan Jepun di negara kita. Okey, dalam bab 3 ini kita ada 9 subtopik. Yang mana yang pertamanya ialah berkaitan dengan nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia. Yang kedua ialah berkaitan dengan latar belakang Perang Dunia. Yang ketiga, Perang Dunia Kedua. Yang keempat, Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Yang kelima ialah faktor kedatangan Jepun di negara kita. Yang keenam, dasar pendudukan Jepun di negara kita. Yang ketujuh, perjuangan rakyat menentang Jepun. Yang ke-8, perkembangan gerakan nasionalisme tempatan dan pendudukan Jepun. Dan yang ke-9 ialah berkaitan dengan keadaan negara kita selepas kekalahan Jepun. Jadi ke-9 subtopik ini ialah berada di bawah bab yang ketiga. Okey, tetapi hari ini kita akan bincangkan kepada 2 subtopik sahaja. Cikgu fokuskan kepada 2 subtopik. Iaitu yang pertamanya ialah berkaitan dengan latar belakang Perang Dunia, yang mana dalam latar belakang ini kita akan jumpa berkaitan dengan Perang Dunia Pertama, berakhirnya Perang Dunia Pertama. Okey, ini ada salah. Bukan Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama. Okey, Perang Dunia yang pertama dan juga kesan Perang Dunia Pertama. Dan subtopik yang kedua ialah Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua, kita akan bincang berkaitan dengan faktor tercetusnya Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Kedua di Eropah dan juga berakhirnya Perang Dunia Kedua di Eropah. Okey, so hari ini ialah berkaitan dengan latar belakang Perang Dunia dan juga Perang Dunia Kedua. Yang pertama pada hari ini ialah 3.2 berkaitan dengan latar belakang Perang Dunia. Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat menerangkan latar belakang Perang Dunia. Maksudnya bila dah habis kelas ni, pelajar-pelajar dapat menerangkanlah latar belakang Perang Dunia. .2.1 ialah berkaitan dengan latar belakang Perang Dunia. Dalam latar belakang Perang Dunia, kita akan bincang tentang latar belakang Perang Dunia. Kita akan bincang 3 faktor berlakunya Perang Dunia Pertama dan juga pihak yang terlibat. Jadi yang pertama, kita tengok dulu latar belakang perang. Latar belakang perang. Perang Dunia berpunca daripada perkembangan nasionalisme dalam kalangan negara Eropah dan persaingan kuasa barat untuk mempertahankan kepentingan sendiri sehingga tercetusnya Perang Dunia Pertama dan juga Perang Dunia Kedua. Dalam poin latar belakang, apa yang awak kena ingat ialah punca macam mana berlakunya sebabkan oleh perkembangan nasionalisme. Okey, yang kedua ialah kenapa? Sebab dia nak mempertahankan kepentingan sendiri. Okey, itu adalah berkaitan dengan latar belakang perang. Yang seterusnya kita tengok 3 faktor yang menyebabkan berlakunya Perang Dunia yang Pertama. Faktor yang pertama ialah disebabkan oleh persaingan kuasa imperialis. Okey, ini faktor yang pertama, persaingan kuasa imperialis. Persaingan kuasa imperialis ini berlaku antara negara Eropah termasuklah Empire Ottomania. Dan persaingan ini untuk mendapatkan tanah jajahan, bahan mentah, contohnya biji timah, arang batu dan juga petroleum dan seterusnya untuk pasaran hasil industri. Mereka nak memasarkan hasil-hasil industri daripada negara mereka. Dan persaingan ini menyebabkan tercetusnya permusuhan antara Perancis dan juga Jerman. Okey, dalam persaingan kuasa imperialis, awak kena ingat kenapa berlaku? Sebab ini dia nak dapatkan tanah jajahan, nak dapatkan bahan mentah dan seterusnya pasaran hasil industri. Dan dia menyebabkan cetus
permusuhan antara Perancis dan juga Jerman. Okey, itu adalah faktor yang pertama. Faktor yang kedua disebabkan oleh Pakatan Ketenteraan. Okey, permusuhan antara kuasa Eropah ini telah membawa kepada pembentukan Pakatan Ketenteraan, iaitu antara kuasa tengah dan juga Pakatan Bertiga. So, kena ingat dalam Pakatan Ketenteraan kita ada kuasa tengah dan kita ada Pakatan Bertiga. Dan Pakatan Ketenteraan ini telah menyebabkan berlakunya ketidakstabilan politik di Eropah. Dan persaingan ini adalah untuk dapatkan tanah jajahan, penghasilan senjata moden dan juga dia nak berperang untuk kepentingan sendiri. Okey. Jadi poin-poin dalam Pakatan Ketenteraan, kena ingat ini kita ada kuasa tengah, kita ada Pakatan Bertiga, menyebabkan ketidakstabilan politik dan mereka bersaing untuk dapatkan tanah jajahan, penghasilan senjata moden dan juga berperang untuk kepentingan sendiri. Itu poin yang kedua. Dan faktor yang ketiga disebabkan oleh krisis rantau Balkan. Okey, krisis di rantau Balkan ini berlaku akibat daripada permusuhan antara Austria-Hungary dan juga Serbia. Kenapa? Sebab Austria-Hungary ni dia menuduh Serbia menghasut rakyat Austria supaya berjuang bebaskan diri daripada Austria-Hungary. Dan kemuncak krisis ini adalah berlaku disebabkan oleh pembunuhan Archduke Ferdinand dan juga isterinya Sophie oleh pemuda Serbia. Dan perkara ini, peristiwa tersebut telah menjadi sebab Eropah ini terjerumus dalam kancah Perang Dunia Pertama. Okey, ini adalah ketiga-tiga faktor berlakunya Perang Dunia Pertama. Dan seterusnya kita lihat pihak yang terlibat. Kita ada dua kuasa. Yang pertama ialah kuasa tengah. Dan yang kedua ialah kita ada Pakatan Bertiga. Kita tengok negara mana yang terlibat dalam kuasa tengah. Kuasa tengah ialah Jerman, Austria-Hungary disertai oleh Bulgaria dan juga Uthmania. Manakala Pakatan Bertiga pula kita ada Britain, Perancis, Rusia dan disokong oleh Serbia, Itali, Romania, Portugal dan juga Greece. Seterusnya kita masuk 3.2.2 iaitu berkaitan dengan peristiwa Perang Dunia Pertama. Kita lihat macam mana Perang Dunia Pertama ini berlaku. Okey, pada 28 Julai 1914, 28 Julai 1914, Austria dia dapat sokongan daripada Austria-Hungary, dia dapat sokongan daripada Jerman untuk isytiharkan perang terhadap Serbia. Pada 30 Julai 1914, Rusia pula dia bagi bantuan tentera untuk pertahankan Serbia. Dan 1 Ogos 1914, Jerman dia isytiharkan perang terhadap Rusia. Kenapa dia isytiharkan perang kepada Rusia? Sebab dia marah Rusia mempertahankan Serbia. Dan pada 3 Ogos 1914, Jerman dia isytiharkan perang terhadap Perancis pula. Kenapa? Sebab Perancis dia menyebelahi Rusia dan macam mana Jerman ini isytiharkan perang? Dia menceroboh Belgium untuk serang Perancis. Okey, pada 4 Ogos 1914, Britain disertai Rusia dan Jerman pula. Okey, silap. Britain disertai Rusia dan Perancis. Kenapa? Sebab dia nak serang Jerman yang menceroboh Belgium. Okey, dan pada Oktober 1914, Empire Uthmania sertai perang dengan memihak kepada kuasa tengah. Dan Mac 1915, Itali sertai Perancis, Britain dan Rusia dalam Pakatan Bertiga. Pada April 1917, Amerika Syarikat pula sertai perang dengan memihak kepada Pakatan Bertiga. So, ini adalah peristiwa menyebabkan berlakunya Perang Dunia Pertama.
2.3 berkaitan dengan peta Perang Dunia Pertama. Okey, so dekat peta ni kita akan nampak kita ada 3 kuasa. Yang pertama ialah ada kuasa tengah, lepas tu ada Pakatan Bertiga dan ada juga negara berkecuali. Okey, yang warna grey ni adalah kuasa tengah. Jerman, ada Austria-Hungary, kita ada Bulgaria, lepas tu ada Empire Uthmania. Manakala Pakatan Bertiga pula ada Rusia, ada Romania, ada Serbia, kita ada Itali, Perancis, Britain. Dan juga negara berkecuali ada Sepanyol, Maghribi, Albania, Sweden, Denmark dan juga Belanda serta Switzerland. Okey, dan kita tengok pertempuran ini adalah yang bulat-bulat ini pertempuran. Yang berlaku pertempuran. Manakala garisan yang putus-putus ini ialah sempadan pertemuan barat. Okey, dekat sini ada garis putus-putus ni. Dan juga anak panah ini adalah menunjukkan kemaraan kuasa tengah. Okey, anak panah ini adalah menunjukkan kemaraan daripada kuasa tengah. Okey, ini adalah peta berlakunya Perang Dunia Pertama. Kita masuk 3.2.4 berakhirnya Perang Dunia Pertama. Kita tengok poin yang pertama ialah penglibatan Amerika Syarikat. Okay, penglibatan Amerika Syarikat dalam perang dia membawa kepada kejayaan. Pakatan Bertiga. Dan Jerman dipaksa untuk menandatangani gencatan senjata. Dan beberapa siri persidangan dan perjanjian damai memberi kesan kepada negara Eropah. Seterusnya, Amerika Syarikat diiktiraf sebagai kuasa besar dunia selepas Perang Dunia Pertama. Seterusnya ialah persidangan damai Paris yang berlaku pada 18 Januari 1919. Okay, persidangan damai Paris ini ialah dia untuk membincangkan syarat perdamaian. Okay, membincangkan syarat perdamaian selepas perang. Dan syarat ini dia untuk memastikan Jerman tidak lagi menjadi ancaman keamanan di Eropah. Dalam persidangan ini telah melahirkan deklarasi 14 perkara Woodrow Wilson. Okay, yang mana dalam deklarasi ini dia mengandungi dua prinsip utama. Iaitu penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri dan juga sempadan negara berasaskan kepada bangsa. Yang seterusnya kita masuk perjanjian Versailles yang berlaku pada 28 Jun 1919. Okey, perjanjian Versailles ini ditandatangani oleh Pakatan Bertiga dan juga Jerman. Dan dalam perjanjian tersebut, Jerman dikehendaki bertanggungjawab. Okay, Jerman kena bertanggungjawab terhadap kemusnahan akibat perang. Jerman perlu membayar pampasan kepada Pakatan Bertiga dan Jerman perlu menghadkan saiz angkatan tentera dan seterusnya kena menyerahkan wilayah dan tanah jajahan kepada Pakatan Bertiga. Dan kesan lain yang berlaku ialah penubuhan Liga Bangsa-Bangsa untuk galakkan keamanan dan juga kerjasama antarabangsa. So, perkara-perkara ini berlaku selepas berakhirnya Perang Dunia Pertama. 2.5 Kesan Perang Dunia Pertama. Okay, kesan Perang Dunia Pertama ada 3. Yang pertama ialah keruntuhan pemerintahan beraja, yang kedua ialah kemunculan negara baru dan yang ketiga ialah kesan terhadap negara kita. Tengok kesan yang pertama ialah keruntuhan pemerintahan beraja. Okay, Perang Dunia Pertama telah menamatkan pemerintahan beraja di mana? Di Jerman, di Austria-Hungary, Rusia dan juga Empire Uthmania. Okey, Republik Jerman didirikan apabila Kaisar Wilhelm II terpaksa turun tahta dan terima perlindungan politik di Belanda.
Dan Empire Austria-Hungary di bawah pemerintahan dinasti Habsburg berakhir apabila timbul pemberontakan di wilayah yang dikuasainya. Dan revolusi di Rusia tumbangkan pemerintahan Beraja Tsar Nicholas II, iaitu merupakan kerajaan komunis pertama di dunia. Dan Khalifah Sultan Mehmed yang ke-6 digulingkan kerajaan Turki bercorak republik yang mana diketuai oleh Mustafa Kemal Atatürk. Okey, ini kesan Perang Dunia yang pertama. Seterusnya, kesan Perang Dunia kedua ialah kemunculan negara baru. Okey, Hungary, Czechoslovakia dan Yugoslavia terbentuk dari runtuhnya Empire Austria-Hungary. Okey, awak kena ingat ketiga-tiga negara ini terbentuk dari runtuhnya Empire Austria-Hungary. Manakala perpecahan Empire Rusia menubuhkan negara baru seperti Poland, Estonia, Latvia dan juga Lithuania. Seterusnya, perpecahan Empire Uthmaniyah bentuk negara Lebanon, Syria dan Iraq. Okay, so awak kena ingatlah, runtuh Empire Austria-Hungary bentuk negara apa, perpecahan Empire Rusia bentuk negara apa, dan perpecahan Empire Uthmaniyah bentuk negara apa. Seterusnya ialah kesan terhadap negara kita. Okay, kesan yang ketiga ialah kesan terhadap negara kita. Okay, untuk bagi menyekat kebangkitan orang Melayu, Raja-Raja Melayu diminta tanda tangan pengisytiharan perang. Kenapa? Untuk sokong dan beri taat setia kepada British. Okey, dan tujuan ini adalah untuk sekat kebangkitan orang Melayu. Dan undang-undang berkaitan perang diluluskan oleh British, termasuklah peruntukan kuasa pesuruhjaya tinggi. Dan British dia manipulasi ekonomi tanah Melayu. Okey, so ini adalah ketiga-tiga kesan yang berlaku disebabkan oleh Perang Dunia Pertama. Okey, ini adalah aplikasi Kebat dan elemen K. Semangat cinta akan negara penting dan perlu dipupuk dalam setiap diri rakyat Malaysia. Bersetujukah anda? Bincangkan. Okey, soalan ini pelajar-pelajar akan jawab bersama guru sejarah masing-masing. Sama juga dengan aplikasi Kebat ini, Perang Dunia Pertama memberikan iktibar kepada kita tentang kepentingan keamanan dunia. Buktikan. Okey, yang ini juga pelajar-pelajar boleh bincang bersama guru sejarah masing-masing. Okey, so seterusnya kita masuk poin yang kedua, iaitu 3.3 Perang Dunia Kedua. Dan pada akhir pembelajaran, murid akan dapat menghuraikan perkembangan Perang Dunia Kedua. Okey, Perang Dunia Kedua berlaku pada tahun 1939 hingga 1945 yang mana ia melibatkan negara Eropah dan juga utara Afrika. Dia juga melibatkan tanah besar Asia dan kepulauan Asia Tenggara. Ada kuasa paksi yang terdiri daripada Jerman, Itali dan Jepun. Seterusnya ada kuasa bersekutu melibatkan negara Britain, Amerika Syarikat, Perancis dan Rusia. Okay, so dalam Perang Dunia Kedua, inilah yang awak kena ingat. Negara Eropah dan Utara Afrika, ada tanah besar Asia dan kepulauan Asia Tenggara. Kita ada kuasa paksi, siapa yang terlibat dan kuasa bersekutu. Dan negara mana yang terlibat. Poin 3.2, faktor-faktor berlakunya Perang Dunia Kedua di Eropah. Okey,
kita ada 3 faktor berlakunya Perang Dunia Kedua di Eropah. Yang pertama, kemunculan ideologi baru. Yang kedua, ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Versailles. Dan yang ketiga ialah disebabkan oleh kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Kita tengok faktor yang pertama ialah kemunculan ideologi baru. Kenapa munculnya ideologi baru? Sebab tujuannya adalah untuk mengatasi masalah kemelesetan ekonomi. Penduduk Itali dan Jerman diadakan gerakan politik radikal. Gerakan politik radikal ini ada 2 peringkat. Yang pertama ialah gerakan fasisme. Gerakan fasisme ini ialah berada di bawah pimpinan Benito Mussolini. Pimpinan Benito Mussolini. Dan dalam gerakan fasisme ini, mereka berjaya menguasai kerajaan Itali pada tahun 1922. Gerakan fasisme ini diberi keutamaan kepada kepentingan negara melebihi kepentingan individu. Kena ingat, fasisme diberi kepentingan negara melebihi kepentingan individu dan percaya nasionalisme melampau, termasuklah berperang untuk meningkatkan imej. Dan Itali dia meluaskan jajahan dengan kuasai Habsyah dan juga Albania. Manakala seterusnya adalah gerakan Nazisme. Gerakan Nazisme pula berada di bawah pimpinan Adolf Hitler. Dan mereka telah membentuk kerajaan pada tahun 1933 dan Nazisme mengagungkan bangsa Jerman. Ini adalah 2 prinsip yang berbeza. Gerakan fasisme berlainan dan gerakan Nazisme berlainan. Dan gerakan Nazisme ini di bawah pimpinan Hitler, dia berusaha pulihkan nasionalisme Jerman dengan ketepikan dia ketepikan perjanjian Versailles dan dia bina angkatan tentera semula dan menduduki semula Rhineland. Ini adalah poin yang pertama, kemunculan ideologi baru. Seterusnya ialah ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Versailles. Perjanjian Versailles ini kita dah bincang tadi. Selepas Perang Dunia Pertama tamat, maka muncul perjanjian Versailles. Kenapa tidak puas hati? Sebab Jerman dia menganggap perjanjian ini tidak adil. Sebab dia menjejaskan kedaulatan negaranya. Dan juga dalam perjanjian ini, Jerman telah hilang tanah jajahan mereka dan Jerman perlu bayar pampasan perang yang tinggi dan hal ini telah menyebabkan Jerman dia mengalami kemelesetan ekonomi serta inflasi yang teruk. Dan Itali pula tidak puas hati terhadap perjanjian ini sebab Itali tidak diberi tanah jajahan baru seperti yang diperoleh oleh Perancis dan juga Poland. So bila mereka tidak puas hati, maka mereka menentang. Dan faktor yang ketiga ialah kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa ini dia berperanan untuk memastikan keamanan dunia dan mewujudkan kerjasama antarabangsa. Namun, gagal dikuatkuasakan perjanjian pelucutan senjata dan tangani krisis pencerobohan yang berlaku selepas Perang Dunia Pertama. Dan dunia terdedah kepada konflik yang berterusan yang seterusnya membawa kepada Perang Dunia Kedua. Dan cabaran Liga Bangsa-Bangsa selepas Perang Dunia Pertama ialah krisis Manchuria yang berlaku pada tahun 1931 hingga 1933. Seterusnya perjanjian pelucutan senjata yang berlaku tahun 1932 sehingga 1934. Yang ketiga ialah disebabkan oleh krisis Habsyah 1935 dan juga 1936. Jadi ini adalah 3 faktor yang berlaku yang menyebabkan berlakunya Perang Dunia Kedua di Eropah.
Okey, 3.3.3. Perang Dunia Kedua di Eropah. Perang Dunia Kedua tercetus apabila Jerman serang Poland. Okey, ini Jerman dia serang Poland menyebabkan Britain dan Perancis isytihar perang terhadap Jerman. Okey, yang pertama Jerman dia takluk Eropah Barat. Okey, Jerman dia mulakan serangan Blitzkrieg, iaitu serangan kilat untuk menakluk negara di Eropah Barat. Dan masa ni Jerman dia berjaya menawan Poland, Denmark, Norway, Belanda, Belgium, Luxembourg dan juga Perancis. Okey, dan Jerman dia kuasai hampir keseluruhan negara di Eropah Barat menjelang tahun 1941. Yang kedua ialah pengeboman Britain. Jerman dia serang Britain melalui udara dan juga laut pada September 1940 sehingga Jun 1941. Dan Jerman dia serang dan musnahkan pelabuhan, kawasan industri, pertahanan dan serangan. Ini telah menjejaskan ekonomi Britain. Yang ketiga ialah penyertaan Itali. Itali sekutu Jerman dia isytiharkan perangi Britain dan juga Perancis pada Jun 1940 dan Itali dia telah menyerang Perancis melalui arah selatan manakala Jerman serang Perancis dari arah utara. So maksudnya Perancis dengan Itali ini dia berkomplot untuk menyerang daripada arah yang berbeza. Dan Jerman serang Rusia. Jerman dia telah melancarkan operasi Barbarossa. Okey, operasi Barbarossa iaitu serangan besar-besaran. Kenapa? Untuk menawan Rusia. Dan sasaran bandar utama di Rusia ialah Leningrad, Moskow dan juga Stalingrad. Okey, ketiga-tiga bandar utama di Rusia ini sasaran kepada Jerman. Okey, 3.2.4 peta lokasi Perang Dunia Kedua di Eropah. Jadi di sini boleh tengoklah apa kuasa paksi yang mana. Tengok kuasa paksi, wilayah yang dikuasai oleh kuasa paksi, kuasa bersekutu, negara bersekutu, kemarahan kuasa paksi dan juga bandar yang musnah akibat dibom. Okey, inilah petunjuknya. So di sini boleh tengok. Okey, kuasa paksi ada Jerman, Austria, Itali. Wilayah yang dikuasai oleh kuasa paksi ni ada yang warna orange ni. Lepas tu yang warna hijau ni kuasa bersekutu. Yang warna putih ini adalah negara berkecuali. Okey, dan anak panah ini menunjukkan kemarahan kuasa paksi. Okey. Dan ini pula menunjukkan bandar yang musnah akibat dibom. 3.5 berakhirnya Perang Dunia Kedua di Eropah. Okey, kita tengok Perang Dunia Kedua berakhir setelah dimenangi oleh kuasa bersekutu. Okey, kuasa bersekutu menang disebabkan oleh hasil kerjasama kuasa besar dan juga keberkesanan strategi. Dan hal ini dia memberi iktibar kepada kita bahawa kepentingan kerjasama dan bermuafakat dalam menghadapi cabaran. Okey, ini adalah kita tengok macam mana kuasa bersekutu ini menang. Yang pertama ialah daripada kerjasama kuasa besar. Okey, Presiden Amerika Syarikat Franklin Roosevelt dan Perdana Menteri Britain Winston Churchill dia bertemu membuat keputusan politik dan ketenteraan. Kemudiannya kerjasama ini disertai oleh Presiden Rusia iaitu Joseph Stalin. Okey. Dan kuasa besar kita tengok ada Amerika Syarikat, kita ada Britain dan juga Rusia.
dan tentera bersekutu iaitu tentera darat dan juga udara dan laut telah beroperasi di bawah Komander Tertinggi Bersekutu yang diketuai oleh Amerika Syarikat. Okey, ini yang dikatakan sebagai kerjasama kuasa besar. Yang kedua disebabkan oleh keberkesanan strategi serangan. Okey, kesilapan kuasa paksi. Kesilapan kuasa paksi di dalam membuat keputusan politik dan ketenteraan semasa operasi menawan Rusia membawa kepada kegagalan. Dan kuasa bersekutu, pimpinan Amerika Syarikat unggul dalam perancangan ketenteraan, terutamanya kejayaan operasi pendaratan tentera bersekutu di Normandy, Perancis. Yang ketiga ialah disebabkan oleh kegagalan operasi menawan Rusia. Okey, pada awalnya serangan awal daripada Jerman lancar. Okey, lancar. Namun tentera Jerman ini terkorban semasa 2 musim sejuk di Rusia. Dan tempoh perang yang panjang telah menyebabkan Jerman ini kehabisan peluru, minyak dan makanan yang akhirnya menyebabkan semangat tentera mereka lemah. Dan Jeneral Jerman Friedrich von Paulus dia ingkar perintah Hitler untuk teruskan peperangan dan menyerah kalah di Stalingrad pada tahun 1943. Dan last sekali ialah kejayaan operasi pendaratan tentera bersekutu. Okey, operasi kod D-Day tentera bersekutu. Ya, kena ingat kod D-Day. Tentera bersekutu ini berjaya mendarat di Normandy, Perancis. Dan tentera bersekutu ini berjaya memperdaya tentera Jerman dan meningkatkan semangat mereka. Dan ini ialah menjadi titik tolak kepada kejayaan untuk membebaskan Perancis dan negara Eropah Barat daripada penaklukan Jerman. Dan tentera bersekutu telah memasuki Jerman dari arah barat dan tentera Rusia telah serang Jerman di bahagian timur. Okey, yang keempat ini ialah menyebabkan kuasa menang bersekutu. Ini adalah peta pendaratan tentera bersekutu. Jadi kita boleh tengok ini adalah pendaratan tentera udara, manakala ini adalah kemarahan, menunjukkan kemarahan tentera bersekutu. Dan yang pertama ini, kalau tengok info dekat sini, yang pertama ialah pantai Utah daripada tentera Amerika Syarikat, pantai Omaha tentera Amerika Syarikat, pantai Gold tentera British, pantai Juno tentera Kanada, dan yang kelima ialah pantai Swat daripada tentera British. Okey, ini saya boleh tengoklah ini peta pendaratan tentera bersekutu. Okey, ini aplikasi KBAT dan elemen K. Peperangan meninggalkan kesan dan memberikan iktibar tentang kepentingan memelihara keamanan serta kesejahteraan dunia. Bahaskan. Okay, soalan ini juga sama. Pelajar boleh bincang bersama guru sejarah masing-masing. Dan last sekali aplikasi KBAT, kerjasama dan permufakatan penting dalam merangka strategi semasa menghadapi sesuatu cabaran. Bersetujukah anda? Berikan penjelasan anda. Soalan ini juga sama, pelajar-pelajar boleh bincang bersama guru sejarah masing-masing. Jadi, ini sahaja untuk hari ini. Kita jumpa di lain masa. Terima kasih.